Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Jom Masuk IPT 2021 secara atas talian virtual. Tahun ini kita akan buat secara virtual, memandangkan dengan adanya PKP dan COVID-19 ni. So hari ini tibalah masanya untuk turn saya daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Sebelum tu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Khaizil bin Luqman, penolong daftar kanan bahagian kemasukan dan pengambilan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, bahagian pengurusan akademik. So tahun ini dan tahun lepas adalah bukan tahun yang mencabar dalam isu pengambilan pelajar, kerana semua orang tahu secara umumnya UPNM adalah merupakan universiti di mana kita memerlukan untuk melahirkan pelajar-pelajar dan juga pegawai kadet yang berdisiplin
dan kita perlukan kata apa temu muka secara fizikal. So agak mencabar juga bagi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia kerana perkara ini memberi kesan kepada kami untuk memilih calon-calon pelajar. Okey, sebelum saya bawa semua penonton dengan lebih lanjut tentang apa itu PNM, suka saya untuk bawa semua penonton semua melihat dulu dengan lebih dekat, mengenali dengan lebih dekat persekitaran Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, ayuh.
Okey, terima kasih. Itulah tadi sedikit sebanyak penerangan kata apa, saya bawa semua penonton-penonton melawat UPNM secara keseluruhannya. Itulah gambarannya sekitar kawasan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan juga beberapa kejayaan-kejayaan yang kata Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang lain, yang unik daripada universiti-universiti yang lain. Kenapa calon perlu memilih Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini? So saya akan terangkan sedikit syarat dan kemasukan untuk ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kerana Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini adalah universiti yang butik, yang lain daripada bila kata butik ni dia lain daripada yang universiti-universiti lain. Okey. So kita kembali kepada sejarah penubuhan UPNM. Sebelum ini pada tahun 1995 dia dikenali sebagai Akademi Tentera Malaysia iaitu ATMA, diwujudkan pada tahun 1 Jun 1995, merupakan kolaborasi antara UTM dengan Kementerian Pertahanan. Pada masa itu dia bertanggungjawab menjalankan program-program mengajar di peringkat sarjana muda dengan latihan ketenteraan. Okey, pada tahun 2006 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia diwartakan pada 10 November 2006. Maknanya daripada ATMA kita naik taraf sebagai sebuah universiti pada tahun 2006. Di mana pada masa itu pusat pengajian yang ada adalah Asasi Pertahanan dan Pusat Bahasa. Pada tahun tersebut juga kita ada Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan. So masa itu Universiti Pertahanan Nasional Malaysia adalah merupakan universiti awam yang ke-20 yang bonsu lah sampai sekarang lah, maknanya universiti awam kita ada sebanyak 20 universiti. So setakat ni apa yang kita terapkan di kalangan pelajar-pelajar Universiti Pertahanan Malaysia, kita uniknya kita ada 6 atribut yang mana kita terapkan untuk membina leaders of character di kalangan pelajar-pelajar Universiti Pertahanan Malaysia. Yang atribut yang pertama adalah pegawai bergraduat. Maksud pegawai bergraduat ini graduan-graduan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia adalah habis belajar dan di graduate, okey, sebagai graduate officer, pegawai bergraduat. So seterusnya leaders of character yang kedua adalah pegawai bertauliah. Okey, maksud pegawai bertauliah di sini adalah pegawai-pegawai kadet yang habis belajar, maknanya 2 kali combo. Okey, 2 kali combo. Pertama combo akademik, so yang kedua adalah pegawai bertauliah, maknanya dia commissionkan untuk ditauliahkan sebagai pegawai kadet. Begitu juga kalau pelajar awam. Pelajar awam dia menjalani latihan pegawai Apalapes juga ditauliahkan sebagai pegawai Apalapes. Okey. So jangan confuse, di UPNM ni kita ada 2 kategori pelajar. Okey, kategori pelajar yang pertama adalah pegawai kadet dan yang kedua adalah pelajar awam. So nanti orang-orang tanya, okey, kenapa sebenarnya saya tak nak masuk jadi kadet lah sebenarnya. Okey, jangan risau, kita ada peluang untuk pelajar-pelajar awam. Seperti universiti lain yang mengikuti pengajian akademik dan perlu mengikuti latihan Palapes. Okey. So maknanya pegawai bertauliah dia tauliahkan oleh Yang Tuan Agong untuk kadet dan juga pegawai tauliah untuk Palapes bagi pelajar awam. Selain itu juga atribut yang ketiga adalah memiliki tali pinggang hitam. So pelajar-pelajar di PNM ni yang kadet dan juga awam dia akan mengikuti yang kata apa seni mempertahankan diri. Mempertahankan diri untuk maknanya habis dia graduate nanti, habis belajar di UPNM dia akan mendapat tali pinggang hitam. Okey. So itu adalah uniknya UPNM. So seterusnya atribut yang keempat adalah pelajar-pelajar di UPNM lelaki diajar, dididik untuk menjadi imam dan juga pemimpin agama. So sekiranya kalau macam sembahyang Jumaat di PNM ni yang lelaki akan membaca khutbah, dilantik baca khutbah. So dilatih setiap hari
setiap hari Jumaat tu individu-individu yang berbeza lah akan ditugaskan untuk menjadi khatib dan juga bilal. Okey. Seterusnya yang kelima. Okey, ni wajib satu pelajar satu sukan. So pelajar-pelajar UPNM memang wajib ada sukan, walaupun orang kata apa, saya tak tahu apa sukan saya nak ni. Tapi student tu kita nak juga dia bersukan, jogging pun tak apalah. Okey, jogging so at least kita nak pelajar-pelajar UPNM ni aktif. Okey, tak perlu lagi kalau petang je apa semua tidur kat bilik. No, kita wajibkan satu pelajar satu sukan. Okey, perlunya orang kata apa, dengan keadaan sekarang ni kita nakkan pelajar-pelajar UPNM sentiasa kekal aktif. Okey, atribut yang keenam adalah kita menerapkan nilai insan budiman and office a gentleman. So maknanya kita menerapkan nilai-nilai insan budiman di dalam karakter pelajar untuk melahirkan individu-individu yang ada karakter berdisiplin dan juga insan budiman. Bukan saja di dalam kampus kita terapkan nilai ni, apabila dia belajar, dia dah kerja nanti, dia dah habis belajar, dia dah kerja, so dia dah bergaul dengan masyarakat, dengan so nilai-nilai yang baik itulah yang kita nak dia praktikkan. Kita nak dia praktikkan dia apabila dia bercampur dengan masyarakat dengan, walaupun dia dah bekerja, dia ada staff, so maknanya dia pun akan kata apa, pegawai yang budiman, yang boleh kata apa, bertoleransi dengan staff-staff dia. Okey, nilai yang baik. Okey, itu adalah 6 leaders of character di UPNM, 6 attribute. Itu yang kita terapkan pelajar-pelajar UPNM. Okey, so ini kita beritahu keboleh pasaran graduan. So 2020 daripada tahun 2013 hingga tahun 2020. 2020 kita dapat 95.0. So kita dapat data tersebut. So kita beritahu keboleh pasaran graduan UPNM ni orang kata marketable. So jangan risau semua yang mana tengah menonton ni, yang kata pelajar-pelajar yang tengah nak mengemaskini UPU online. So pastikan kata apa, UPNM tu ada dalam pilihan-pilihan UO semua. Bukan apa, sebab di sinilah kita tengok ustaz-ustaz UA yang ada ni, dia akan tengok okey, graduan ni yang mana mendapat permintaan yang tinggi untuk keboleh pasaran graduan. So UPNM sentiasa berada di top atas sekali, nombor 1. Tahun lepas kita nombor 2, tahun ni kita dah ambil nombor 1 balik. So dalam senarai keboleh pasaran graduan. Okey. So maknanya sekarang jangan risau, masuk UPNM dijamin kerja. Jangan risau. Itu ya. Kita tengok daripada Tracer Study KPT. Okey, ini saya cakap tadi pegawai bergraduat oleh rektor. So ni sekitar gambar-gambar kita convocation UPNM. Pegawai bertauliah, so saya cakap tadi, Pak Lapis ataupun pegawai kadet ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah satu orang kata apa, penganugerahan yang berprestij, betul, bukan senang-senang kan. Okey, dalam hidup kata apa, dalam kita punya ni, at least ada pengalaman benda-benda macam ni yang kata berprestij macam ni. Okey, seterusnya, okey ni ditauliahkan, pegawai kadet ditauliahkan. Okey, pengawal muda Palapais dari UPNM juga telah diberi perkhidmatan sebagai Parade Komander Acik Sadat yang ditadakan di UTM Skudai. Okey. Itu maknanya bukan saja pegawai kadet, tapi pelajar-pelajar awam yang wajib untuk mengikuti pelatihan Palapais juga diberi penghormatan, iaitu ditauliahkan juga. Okey. So ini yang saya kata tadi adalah tali pinggang hitam. Nampak? Okey. Pelajar-pelajar UPNM dilatih untuk menjadi imam dan juga untuk baca khutbah Jumaat. Okey. Universiti lain tak ada ni, semua ni. Okey, tu uniknya UPNM. Okey. Ini okey, selain daripada dalam bidang akademik, UPNM juga terkenal dengan aktifnya bidang-bidang sukan. So kita telah mencapai banyak kejayaan di peringkat luar dan juga kebangsaan. Ini latihan-latihan yang diterapkan untuk pegawai kadet. Okey, so sekarang saya akan terangkan senarai program yang ditawarkan bagi lepasan SPM setaraf. Kita ada program asasi perubatan, kita ada asasi kejuruteraan dan teknologi, dan kita juga ada program asasi pengurusan dan strategi.
So program-program asasi ini ditawarkan untuk selama 1 tahun pengajian. So habis asasi nanti, so dia akan sambung ke sarjana muda di UPNM juga. Okey, di sarjana muda di UPNM juga dalam bidang-bidang yang nanti saya terang kejap lagi. Okey. So kita juga ada program diploma pentadbiran perniagaan, diploma pengurusan logistik dan juga kita ada program diploma tahfiz dan tafsir Al-Quran. Program-program ini diletakkan adalah di bawah tanggungjawab Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, iaitu tempoh pengajian adalah selama 3 tahun. Okey, so mana-mana yang pelajar-pelajar yang berminat untuk jadi diploma pentadbiran perniagaan ataupun diploma pengurusan logistik, diploma tahfiz dan tafsir Al-Quran. So untuk pengetahuan semua, ada yang tanya juga, okey, kalau saya nak masuk nak jadi pegawai kadet, kalau saya ambil diploma boleh tak jadi pegawai kadet? So jawapannya tidak. So laluan untuk menjadi pegawai kadet adalah bermula daripada pengajian asasi sahaja. Okey, kalau diploma, peringkat diploma dia adalah merupakan dia akan mengikuti latihan wataniah. Okey. Ini adalah disebabkan faktor umur untuk lantikan sebagai pegawai kadet. Sebab lantikan pegawai kadet ni dibuat pada tahun 1 sarjana muda. Okey. So saya ingatkan balik. So pelajar-pelajar yang mana yang berminat untuk jadi pegawai kadet, laluan dia adalah daripada asasi, bukanlah daripada pengajian diploma. Okey, seterusnya kita ada program diploma kecergasan pertahanan di bawah Akademi Kecergasan Pertahanan. Program ni 2 tahun setengah. So mana-mana pelajar yang aktif bahagian sukan, yang apa kata yang nak melanjutkan pengajian dia lebih peringkat tinggi sikit untuk meletakkan dalam kursus yang betul-betul fokus pada sukan. So inilah program dia, Diploma Kecergasan Pertahanan. Kita ada di PNM program-program sukan. Okey, seterusnya ini adalah merupakan senarai program yang ditawarkan bagi lepasan STPM. Okey, kita ada juga program-program lepasan STPM. Okey, yang pertama adalah sarjana muda doktor perubatan. So daripada asasi perubatan tadi, so pelajar-pelajar yang daripada asasi perubatan dia akan sambung pada sarjana muda doktor perubatan. Dan program-program sarjana muda kita ni juga dibuka kepada lepasan lepasan STPM, lepasan matrikulasi dan juga lepasan diploma setara. Okay. Semua permohonan adalah melalui UPU online sahaja. Okey. So mana-mana calon-calon yang sedang mengikuti virtual booth ni hendaklah tahu bahawa permohonan untuk melanjutkan pengajian adalah melalui UPU online. Okey. So hendaklah kalau nak masuk UPN tu hendaklah buat pilihan yang pertama. Okey. Supaya kita mudah untuk mendapat tawaran. Okey, seterusnya di bawah Fakulti Kejuruteraan yang pengajiannya adalah selama 4 tahun, kita ada program sarjana muda kejuruteraan awam. Kita ada program sarjana muda kejuruteraan mekanikal, kita ada program sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik dengan kepujian. Kita ada juga program sarjana muda penerbangan. Tapi program sarjana muda penerbangan ni khususnya untuk pegawai kadet lah. So ada yang telefon, ada yang tanya, so daripada luar, kalau saya nak mengikuti program sarjana muda penerbangan. So memang kita tidak tawarkan lah sebab program-program sarjana muda penerbangan ini hanyalah untuk pegawai kadet sahaja. So daripada lepasan asal, daripada STPM, matrikulasi semua tidak boleh memohon program ini dan tidak ada di dalam UPU online pun. Okay, saya di sini hanya untuk menerangkan apa program-program yang ada di UPNM. Sarjana muda untuk makluman semua juga program ini tidak ditawarkan sekarang ni kerana ada masalah untuk program ini. So seterusnya kita ada program di bawah Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan. So siapa-siapa yang minat dalam untuk bidang komputer dan juga maritim, so kita bolehlah mohon program ini. So kita ada Bachelor of Computer Science Intelligence System. Kita ada program Bachelor of Computer Science Computer System Security, iaitu keselamatan sistem komputer. So siapa yang minat untuk jadi dalam bidang cyber security, so boleh mohon program-program ini. Bachelor of Computer Science Honors, Bachelor of Operational Research with Data Science, iaitu OA. Sarjana muda sains ketangkasan ni di bawah ni Akademi Kecergasan Pertahanan. Dia bukan bawah Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan. So kita ada, selain daripada itu kita ada program sarjana muda teknologi maritim. So siapa yang minat dengan kerja untuk di laut apa semua, kapal semua, so bolehlah mohon sarjana muda teknologi maritim.
dan kita juga ada sarjana muda sains, kepujian, logistik dan pengangkutan maritim. Program-program di bawah Fakulti Sains Teknologi Pertahanan ini tempoh pengajiannya adalah selama 3 tahun, iaitu 6 semester. Okey, selain daripada itu, okey, ada orang tanya, ada tak program-program pengurusan di Universiti Pertahanan selain daripada engineering? So kita ada, iaitu Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, kita ada program sarjana muda pengajian strategi, kita ada program sarjana muda pengurusan sumber manusia pertahanan. Selain daripada itu, kita ada juga program sarjana muda pengurusan pertahanan dan keselamatan, sarjana muda pertahanan dan keselamatan Islam. Kita juga ada program sarjana muda sains, ujian, kepolisian, keselamatan global dan perisikan, sarjana muda hubungan antarabangsa, diplomasi dan keselamatan antarabangsa. Yang program ini tempoh pengajiannya adalah selama 3 tahun, iaitu 6 semester ya. Okey, selain daripada itu kita ada program sarjana muda sains sosial, bahasa dan komunikasi silang budaya, iaitu di bawah pusat bahasa. Program ni menarik sebab dia lebih kepada komunikasi bahasa-bahasa asing. So siapa-siapa yang berminat untuk mendalami lebih lanjut dengan lebih dalam lagi program-program seperti bahasa Jepun, Perancis, bahasa Arab. So bolehlah mohon program sarjana muda sains sosial bahasa dan komunikasi silang budaya ini. Okey. So saya dah cerita pasal program-program. Okey, semua mesti nak tahu okey syarat khas untuk memohon program ni. Okey, syarat khas program untuk lepasan SPM setara bagi asasi perubatan ini adalah merupakan syarat minimum memohon ya. Syarat minimum memohon dalam UPU online. Okey, jangan kata okey saya lepas syarat. Saya cukup syarat semua tetapi kenapa tak dipanggil untuk saya tawaran untuk dia tawaran? Sebab kita first kita akan tengok trend pada tahun tersebut, pelajar-pelajar yang memohon, keputusan SPM dia bagaimana. So memang syarat lepas itu adalah syarat minimum memohon, tetapi jangan lupa kita ada cut off untuk certain program mengikut pada trend permohonan. Kalau dah contohnya tahun ni ramai calon-calon yang dapat straight A, 10A, 11A. So kita akan tengok balik yang mana setakat yang cut off mengikut unjuran yang telah kita ada. Itu jangan salah faham. Ada yang bertanya, yang call apa semua tanya, okey saya cukup syarat, kenapa saya tak boleh pergi program-program medik? So kita ada dia punya cut off dia. Okey, kita ikut trend. So subjek seperti bio, kimia, fizik, mat ataupun mat tambahan dan matematik yang lain adalah B. Okey. So seterusnya bagi program asasi pengurusan dan strategi, kita naklah saya calon naklah mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran bahasa Melayu, matematik atau matematik tambahan, geografi atau sejarah. Bahasa Inggeris kurang-kurangnya C pun tak apa dan satu mata pelajaran. Saya tengok pada permohonan tahun ini, dia kata, okey saya lepas program ini tapi bahasa Inggeris dia C. Okey, itu tak ada masalah. Ada satu calon, dia ada ambil matematik dia A, matematik tambahan dia C. So maknanya dekat situ matematik dia lepas untuk program ni. Sejarah dia adalah B, geografi dia tak ambil. So bahasa Inggeris dia C. So tak ada masalah, dia lepas syarat. Okey, at least ada komponen-komponen yang kita nyatakan dalam syarat-syarat ini, dia melepasi syarat untuk layak memohon program tersebut. Okey. Seterusnya asasi kejuruteraan dan teknologi, sekurang-kurangnya grade B dalam bahasa Melayu, matematik atau matematik tambahan, fizik atau sains komputer atau sains. Okey. Tahun ni saya tengok ada trend yang budak-budak sains yang memohon. Okey, bahasa Melayu dia lepas. Katakan B. Matematik dia A, matematik tambahan dia dapat C. Okey, tak apa, dia lepas syarat tu. Fizik dia C, sains komputer dia tak ambil, sains dia tak ambil. Bahasa Inggeris dia lepas lah, dapat B semua. Itu dia tanya, okey, kenapa mula-mula masa terakhir saya mohon lepas? Okey, itu adalah result percubaan. So apabila datang resultnya sebenar, kita keluarkan result sebenar, so kita tengok calon-calon mohon balik, dia kata dah hilang daripada permohonan. So itu bermakna permohonan calon tersebut untuk memohon asasi kejuruteraan adalah tidak melepasi syarat khas program minimum. Okey? Sebab tu dalam UPU online apabila dikemaskini nama-nama program yang layak masa terakhir tu dah hilang. So dia kena kemas kini balik UPU online dia
berdasarkan kepada result SPM yang sebenar. Mana dia kena kemas kini baliklah, dia kena mohon balik semula. Apa program-program yang layak dengan keputusan SPM dia yang sebenar. Okey? Ramai yang call dekat UPNM, ramai call tanya, kenapa saya mohon itu tiba-tiba hilang semua program lah. Yang call banyaknya adalah ibu bapa lah. Calon memang tak ada lah yang call. Boleh bilang dengan jari lah, 1-2. Tapi ibu bapa yang banyak call. Kenapa anak saya sebelum dulu dia mohon ada asasi kejuruteraan. So bila buka balik tak ada dah, hilang dah. Dah tutup ke program ni? Dah tak ada ke? So memang kita tidak tahu untuk makluman semua, proses untuk kemaskini ni adalah untuk program-program yang tidak bertemu duga. Okey. So mana-mana program yang bertemu duga dia akan pandang kalau syarat dia lepas, syarat dia layak, program yang dimohon asasi kejuruteraan itu akan kekal masa kemaskini tersebut. Memang ada dalam proses dalam UP online dalam yang fasa kemaskini. So tak ada masalah. Okey? Jangan confuse. Itu situasi yang sebenar yang berlaku. Okey? So kenalah mohon program-program lain yang layak dengan keputusan peperiksaan SPM yang sebenar. Okey? Okey. So program diploma pengurusan logistik. Syaratnya adalah mendapat sekurang-kurangnya grade C, Bahasa Melayu, Matematik atau Sejarah atau APMET, Geografi atau Sejarah, Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya lulus sahaja. Okey. Dan grade C dalam mana-mana 2 selain daripada mata pelajaran di atas. Okey. Diploma pengurusan logistik. So diploma pentadbiran perniagaan sama juga syarat dia mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran berikut, Bahasa Melayu, Matematik atau APMET, Geografi atau Sejarah, mendapat sekurang-kurangnya lulus dalam bahasa Inggeris. Okey, dan grade C dalam mana-mana 2 selain daripada mata pelajaran di atas. Alright. Okey, ini adalah syarat merupakan untuk program diploma tahfiz dan tafsir Al-Quran. Dalam dapat sekurang-kurangnya C saja dalam bahasa Melayu, Matematik atau Matematik tambahan dan salah satu daripada mata pelajaran yang disarankan di bawah. Bahasa Arab dengan Islam dengan Syariah. So kita lebih kepada kita buka kepada pelajar-pelajar yang sekolah tahfiz semua. Dia orang ada subjek-subjek ni. So mana-mana pelajar-pelajar tahfiz apa semua yang ada laluan-laluan untuk tahfiz. So ada subjek-subjek ini dilayak untuk memohon program diploma tahfiz dan tafsir Al-Quran. Okay, ini program bertemu duga ya untuk makluman semua. Program ini adalah merupakan program bertemu duga. So ini diploma kecergasan pertahanan, sekurang-kurangnya grade C, Bahasa Melayu dan mana-mana 2 mata pelajaran selain daripada mata pelajaran di atas. Okey, mestilah lulus ujian amali, temu duga dan pemeriksaan kesihatan. Program diploma kecergasan pertahanan ini dia mementingkan pelajar penglibatan sukan. At least perkhidmatan sukan paling kurang pun dalam peringkat daerah dan sukan yang diceburi. So calon pun kita dah panggil untuk temu duga secara online. So dan kita pun akan lihat pada peperiksaan sebenar untuk menilai saringan berdasarkan kepada ujian temu duga tersebut dan juga peperiksaan sebenar. Okey. Ini adalah merupakan syarat bagi lantikan pegawai kadet. So ada orang tanya, okey ni saya minat pegawai kadet. So macam mana nak dapat syarat lantikan? Okey, ini adalah merupakan syarat lantikan bagi pegawai kadet. Okey. Tinggi untuk lelaki 1.70 meter, lelaki okey adalah ni So berat minimum. So kita apabila lepas syarat ni, so ada orang tanya, okey saya tak lepas syarat-syarat ni, boleh tak saya memohon? Tak ada masalah, kita untuk mengikuti pengajian di UPNM, okey macam saya cakap tadi, kita ada 2 kategori pelajar. Satu pegawai kadet dan satu lagi adalah pelajar awam. Okey. So satu pelajar kadet dan satu pelajar awam. Pegawai kadet dia mesti lepas syarat-syarat ini. Semasa asasi dia masuk dulu pegawai awam. So nanti bila dia nak lantik kepada nak pergi kepada sarjana muda, baru kita akan buat saringan. Saringan untuk pemilihan pegawai kadet. Saringan ni bukan UPNM yang buat Syarat-syarat ni pun bukan UPNM yang buat. Ianya dikendalikan oleh Cawangan Tenaga Kerja Kementerian Pertahanan sendiri untuk menilai syarat-syarat yang ada yang sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan untuk menjadi pegawai kadet. Bukan UPNM yang uruskan. Okey. Saya katakan kat sini sebab ada yang call selalu. Kenapa anak saya tak jadi kadet? Kenapa dia lepas platform semua? No, bukan kami yang tetapkan dia layak ataupun tidak.
kita ada buat temuduga secara fizikal, so yang dikendalikan oleh cawangan tenaga kerja, Kementerian Pertahanan itu yang dan diiktiraf oleh doktor-doktor yang membuat pemeriksaan pada hari tersebut mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Okey, itu adalah syarat dia. So, sekiranya ada apa-apa yang ni boleh ni kita follow, like, share. Saya nak share sekali lagi satu lagi slide keistimewaan menjadi pegawai kadet. So ni adalah kiranya ada apa-apa nak bertanya yang masih lagi tak jelas, so boleh sertai saluran media sosial kami untuk berinteraksi secara maya. Kita ada Facebook BPA UPNM Official, kita ada Instagram official _BPA_UPNM, dan kita ada YouTube, kita ada Twitter, alright. So nombor telefon jabat 0390513400, email kami bpa@upnm.edu.my. So ini adalah ni kita, sebab tak boleh nak buat promosi secara fizikal, so kita menggunakan secara maya, so kita berjaya kita mempromosikan, kita menerangkan apa itu apa untuk promosi-promosi untuk menarik pelajar-pelajar atau calon-calon untuk mohon UPNM. Kita ada Facebook, Instagram. So Instagram, kalau siapa selalu dengar apa, kalau tengok pada Mr. Didi, so dia top sekali. Mr. Didi dia top dalam Instagram dan juga YouTube. Okay, so Facebook apa semua dia memang top lah dekat UPNM ni. Dia yang selalu bagi apa taklimat dan juga promosi dalam tentang apa yang kebaikan apapun jom masuk UPNM ni. Dia memang ni lah, dia memang kata diva lah kat sini. Okay, so kita ada YouTube official BPA channel, boleh tengok apa-apa penerangan sentiasa kita terangkan dalam tu. Okey, kita terang dalam official BPA. Nak info apa semua kena tengok official BPA UPNM. Okey, kita ada Twitter. Okey, alright. So saya nak share sekali ni. Saya akan share untuk okey. Okey, saya nak share sedikit keistimewaan sekiranya kalau menjadi pegawai kadet UPNM. Ini tarikan utama. Ini tarikan utama calon-calon nak masuk UPNM. Okey, universiti lain tak ada. Universiti ni saja ada untuk melahirkan pegawai kadet yang bertauliah. Okey. Sebelum ni sejarah dia, akademi latihan ketenteraan ni adalah yang menguruskan pegawai kadet ya. Dia kalau dari segi akademik UPNM, kalau dari segi latihan ketenteraan yang studi-studi ni adalah ada akademi latihan ketenteraan yang uruskan. Okey. So 1995 sejarah dia ditubuhkan pada tahun 1 Jun 1995, seterusnya 28 September 2006 dan sekarang, okey. Logo dia. So kenapa, why we need armed forces? Okey. Setelah negara tu, okey, perlunya kata apa, tentera untuk mempertahankan negara. Okey, kalau tak ada tentera, tak ada barisan hadapan, sebuah negara itu akan jatuh. Itu adalah prinsip dia. Okey, so visi dia ni sebuah akademi ketenteraan yang unggul dalam mentadbir dan membentuk pegawai muda ATM yang cemerlang. Misi melahirkan pegawai muda ATM yang mempunyai kecemerlangan akademik, keterampilan asas, ketenteraan dan sikap terpuji sebagai modal insan untuk memimpin pertahanan negara di masa hadapan. Okey. So, saya nak terangkan sini peranan Akademi Latihan Ketenteraan. Saya nak beritahu semua umum supaya faham betul-betul. Okey. Akademik dia memberi keutamaan kecemerlangan akademik dan pelajaran ketenteraan. Attitudes berketerampilan sebagai seorang pegawai kadet, attributes mengamalkan sikap dan disiplin yang betul di samping pematuhan peraturan dan undang-undang. Okey. So dia takkan terlibat dengan apa semua dari segi akademik, dia hanya libatkan tentang ketenteraan saja. Apa military latihan sahaja. Okey. Pematuhan, pengarahan dan pengaturan. Okey, ini dia. Sebab apabila dilantik sebagai pegawai kadet, dia terikat dengan peraturan dan undang-undang yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. So ni adalah peraturan-peraturan ni lah. Peraturan dan kaedah Angkatan Tentera, Undang-Undang Wisma Kadet, Pengarah Semasa, Perintah Harian Company. Dia kena menjalani latihan seorang pegawai kadet. So maknanya di sini diterapkan latihan disiplin lah. So ada pelajar kata, oh saya ada pelajar, ada calon-calon yang suka dirinya diaturkan segini, ada pelajar yang tak suka. Okey, dia tutup ulang sebab saya nak tarikkan you all semua. Zaman remaja ni adalah zaman yang kata sekali saja. So why not you take a challenge. Okey, yang lelaki terutamanya saya seru yang calon-calon SPM yang lelaki ni tolonglah kata apa minat dalam apa kata mohon dalam PNM pilihan pertama sebab kata apa kita kurangnya pelajar-pelajar lelaki yang mohon. Okey. Ramai pelajar-pelajar perempuan pula yang nak jadi tentera. So di manakah pelajar-pelajar calon-calon lelaki ni semua? Okey. Janganlah kata nak jadi diva, nak jadi insta famous semua. So ini tempat dia. Okey. Untuk menjadi pegawai kadet. Okey. Jangan biarkan sebab kita setiap tahun permohonan daripada perempuan memang ramai. Okey. Ini yang menarik sekali. Ini saya nak tekankan. Ini keistimewaan dia. Sekiranya calon-calon dilantik sebagai pegawai kadet. Ini yang tarikan dia sebenarnya. Ada orang tanya kalau saya pergi promosi semua orang tanya, okey, UPNM ni dia dapat allowance kan? Bukan allowance, saya akan beritahu pada parent. Yang ada merupakan gaji dan juga allowance. Okey. Pegawai kadet ni dilantik semasa tahun 1 sarjana muda. Tengok. Kalau pengajian dia 3 tahun, sarjana muda 3 tahun, so kira lah kat situ ada tahun pertama 1,500. Okey. Itu gaji basic tambah dengan allowance yang kat bawah tu. Okey, ITP sebulan RM75, lepas tu Imat Awam 115 sebulan, allowance khas 200, allowance kola sebulan 1 So total kali dekat berapa? 1,007 tahun pertama saja. Sebulan bukan satu semester, sebulan. So mana nak cari lagi universiti yang ada gaji dan allowance macam ni? Yang you all semua di sponsorship. Okey. Makan free, apa semua free, pakaian free semua. So apa lagi? Okey, yang kamu nak sebenarnya. Kalau universiti lain ada PTPTN, susah pula habis belajar nanti nak kena bayar balik. So dengan ada UPNM ni, gaji sebulan RM1,500. Bolehlah kita tolong mak ayah kalau ada apa, kata apa, mak ayah kat kampung semua yang susah, kita boleh bantu. Okey, sebab kita ada gaji. So kalau macam contoh kerajaan umum kan ada bonus macam untuk kaki tangan awam. So pegawai kadet ni juga akan dapat bonus. Okey. So contoh macam tahun 5 tu Medi kan 2,000 gaji akhir dia 2,000. Wah, besar tu sebulan saya terangkan. Inilah keistimewaan dia untuk mengikuti program di UPNM. Sebab tarikan gaji tu saya nak tekankan kat sini. Tahun kedua je dah 1,625. Tahun ketiga 1,750. Tahun keempat RM1,875. Uish. Cukup besar gaji sebulan ya. Ini penting. Kata apa? Kita zaman remaja ni hanyalah kata sekali saja. Kita take a challenge dan dengan cabaran. Penat-penat pun berapa tahun. Kalau pengajian 3 tahun je pun penat. Nanti you dah keluar belajar pun semua dah jadi pegawai semua ni dah okey dah, tak ada masalah. Okey. So, ini gaji mengikut bidang. Bidang perubatan 3,024 apabila keluar nanti bidang perundangan 2007, maksudnya anggaran kasar lah. Dan bidang kejuruteraan 2,876. Kalau bidang pengurusan dan sains 2,585. Bagi kadet graduan dan luar negara 2,355. Okey. So itulah sedikit sebanyak yang saya nak tekankan di sini. Keistimewaan di UPNM yang kata apa menarik minat untuk calon-calon mengisi program-program di UPNM. Okey, kita banyak melahirkan pelajar-pelajar yang berdisiplin, berkarakter, mempunyai. Sebab kalau contoh saya dapat tahu daripada alumni-alumni apabila mereka pergi untuk temu duga, so untuk temu duga
calon-calon panel-panel tu sendiri akan tengok, okey, UPNM punya karakter dah nampak dah lain daripada kata apa, calon-calon yang lain. So maknanya di situ kita dah tahu dah mana. So panel dah tahu, okey, that's why kita punya marketable UPNM tu adalah kata besar, tinggi. Okey, itu. So kita nak bawa sekali lagi semua untuk tour. Kejap kita nak bawa last, kita nak bawa calon penonton-penonton semua, kita nak pergi tour sekali lagi sedikit tentang apa kesemuan UPNM. Okey, baiklah, hari ini kita berkudara lagi untuk Assalamualaikum dan salam sayangi UPNM kita. Okey, baiklah, hari ini kita berkudara lagi untuk tour yang kedua ke tempat yang kita belum kunjungi lagi. Okey, di hadapan saya adalah foyer Bestari, di mana di sinilah aktiviti-aktiviti pelajar selalu dilakukan. Okey, saya baru keluar dari bangunan Bestari. Bangunan Bestari ini ditempatkan bahagian pentadbiran, terutama sekali bahagian pengurusan akademik, bahagian pentadbiran fakulti dan juga bilik kuliah. Okey, itulah aktiviti petang sudah di sini. Okey, yang belum tahu, ini adalah Masjid Al-Fatih. Di hadapan itu adalah blok Jebat bagi menempatkan pelajar-pelajar wanita khususnya. Seterusnya kita akan berada di bangunan Lestari. Bangunan Lestari menempatkan beberapa bilik kuliah dan juga dewan peperiksaan. Di sinilah pelajar akan menduduki peperiksaan, di mana menempatkan dua dewan peperiksaan, iaitu di tingkat 3 dan tingkat 4. Inilah dia bangunan Lestari. Dia berbeza dengan bangunan Bestari, cuma ia seakan-akan bunyinya sama. Okey, di sini terdapat beberapa buah ataupun bilik kuliah ya. Jadi kalau bagi pelajar wanita yang akan menginap di bangunan Jebat, agak dekatlah dengan bilik kuliah anda. Bagi yang belum ketahui, di hadapan saya inilah yang dinamakan sebagai Masjid Al-Fatih, di mana segala aktiviti-aktiviti berunsur keagamaan Islam khususnya akan diadakan di Masjid Al-Fatih. Okey, solat Jumaat juga akan dilakukan di masjid ini. Dan apa yang uniknya, setiap kali khutbah Jumaat akan dibacakan oleh pelajar kita sendiri, iaitu di kalangan pelajar pegawai kadet. Itulah kita melahirkan seorang modal insan yang sangat-sangat bagus. Okey,
nak tunjuk bangunan Chancellery, tetapi dia terlepas. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita. Alhamdulillah hari ini keadaan cuaca sangat baik, dan kita telah melewati, okey, inilah dinamakan lapang sasar. Okey, lapang sasar untuk aktiviti sukan menembak. Di sebelah sini pula adalah pavilion. Ini adalah tempat riadah bagi pelajar-pelajar. Di sebelah kanan saya juga adalah terdapatnya gelanggang-gelanggang, futsal dan sebagainya. Kita berjalan-jalan lagi untuk menyaksikan apa yang menariknya tentang UPNM tercinta. Okey, di sinilah terletaknya. Kita akan berhenti seketika di kawasan yang dinamakan pavilion. Di pavilion juga menempatkan track larian, juga kawasan padang yang bertaraf antarabangsa. Gitu. Okey, memandangkan hari ini adalah hari Ahad dan student pun masih belum pulang ke kampus. Jadi aktiviti petang tidak dilakukan. Ini kerana yang pulang ke kampus hanyalah fesi awak sahaja. Okey, di hadapan sana itu adalah blok asrama tua. Okey, seterusnya saya akan bawa anda ke pusat Marine. Okey, itu adalah pusat Marine. Dan apabila saya meneruskan perjalanan saya, dan disitulah ditempatkan gymnasium ataupun pusat gym bagi pergunaan pelajar juga staf di dalam UPNM. Dan di bersebelahan dengan gym terdapat pusat akuatik ataupun kita namakan kolam renang bagi aktiviti sukan air untuk pelajar-pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jika anda dapat perhatikan, okey, ini saya nak tunjuk ni. Ini yang saya tunjuk ini adalah bangunan asrama Jebat. Okey. Apa yang menariknya di sini, di hadapan pusat akuatik ataupun kolam renang terdapatnya sebuah tempat makan ataupun kita panggil poolside cafe. Okey, dia betul-betul berhadapan dengan pusat akuatik UPNM. Okey, kita dapat perhatikan ada beberapa orang student, beberapa orang pelajar sedang menjalani latihan. Okey, jom kita teruskan lagi perjalanan kita ke kawasan seterusnya. Okey, inilah bangunan yang berhadapan dengan saya ini adalah bangunan yang dinamakan pusat Selamat datang mahasiswa-mahasiswi baharu ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
Di sini lahirnya seorang pemimpin berkarakter. Kadet di sini lah. Ya, akan selesai pengurusan dan Alhamdulillah. Okey, itulah harapan daripada ibu bapa. Dan ada apa-apa pesanan untuk anak, Puan? Saya berharap anak saya dapat belajar dengan baik, berdisiplin dan menjaga kata susila dan akan berjaya hingga ke peringkat yang tinggi lah. Bagaimana pula dengan Tuan? Saya macam tu jugalah untuk berjaya di masa hadapan lah. Senang, insyaAllah lah. Okey, kita doakan sama-sama supaya Idina berjaya ke peringkat yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam sayangi UPNM kita. Okey, sekali lagi kita dapat seorang lagi untuk kita berbual bicara bersama salah seorang pelajar baharu dari program asasi pengurusan ya. Asasi pengurusan dan strategi bagi kemasukan sesi 2020 dan 2021. Okey, kita terus bertanyakan. Okey, perkenalkan diri, nama dan dari mana? Nama saya Nur Syakira Eliza dan saya daripada Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang. So, datang tadi daripada pukul berapa, Puan? Dari semalam lah. Tinggal di sini sejak semalam, lepas tu pagi tadi tolak. Okey, kita nak tanya juga, okey, apa harapan Tuan pada anak yang masuk hari ini ke UPNM? Saya berharap dia berjaya macam abang dia juga. Pasal abang dia pun bisa masuk UPNM. Abang dia adalah sebelum ni yang masuk UPNM. Alhamdulillah, kita doakan selamatlah. Okey, siapa tadi? Eliza kan? Eliza, kenapa awak memilih UPNM? Sebab cita-cita saya untuk menjadi pegawai kadet. Dan saya akan mencuba sehabis baik untuk mencapai cita-cita saya. So, Puan, apa harapan Puan pada anak bila dah masuk ke sini? Supaya dia belajar bersungguh-sungguh dan menjadi sebagai pegawai kadet di sini lah. Akan berjaya lah, insyaAllah, kita doakan juga. Okey, bagaimana Tuan, perasaan Tuan bila dah anak dapat keputusan, tengok UPU, anak saya dapat UPNM, apa perasaan Tuan? Perasaan gembira dan berbangga anak saya dapat meneruskan cita-citanya. Masa di sekolah pun dia KPS. Okay. So, kadet. maksudnya dia boleh teruskan lagi lah. Dia teruskan. Harapan kami ni lah. Okay. So, kita doakan sama-sama semoga Eliza berjaya ke Menara Gading dan terus sukses sampai bila-bila, insyaAllah. Terima kasih. Saya Rozatirah binti Rozlan. Saya Nadia Syafiqah binti Nasruddin. Saya Pusat Nadira binti Zainal Abidin. Saya Nurbahia binti Ramli. Okey, kita akan bertanyakan pula. Apa harapan mereka bila memasuki UPNM? Semestilah untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Saya nak membanggakan ibu bapa dan adik-beradik saya. InsyaAllah. Harapan saya untuk membanggakan keluarga, bangsa dan negara. Alhamdulillah. Dan harapan saya pula adalah untuk menjadi seorang pegawai kadet yang cemerlang dan sangat berdedikasi. InsyaAllah kita sama doakan agar mereka terus berjaya dan sukses di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Kewajipan Marwah Integriti Sayangi UPNM kita. #sayangi UPNM kita.
Sayangi UPNM kita. Sayangi UPNM kita. Okey, itulah tadi penerangan daripada sedikit sebanyak daripada saya dan mengenai UPNM. Jom masuk UPNM. So apa lagi dengan adanya penerangan tadi dan juga sedikit video dan juga apa pengalaman-pengalaman yang kita bawakan. So itulah saja daripada saya setakat ini. So sekiranya ada masih lagi yang nak ditanyakan, ada yang masih belum jelas, boleh pergi pada boleh tanya melalui saluran yang saya dah beritahu tadi, Facebook, Instagram ataupun Twitter, ataupun boleh telefon pejabat Bahagian Pengurusan Akademik 0390513407. Boleh tanya terus apa-apa soalan tanya supaya kata apa tidak lagi yang kata membelenggu dalam kepala yang tak faham tentang UPNM ni. Kita nak bagi jelaskan di sini tentang UPNM. Okey, jangan malu, jangan segan. So saya harap dengan apa penjelasan saya tadi mengenai UPNM sedikit banyak membantu semula calon-calon dan juga ibu bapa dan juga umum tentang UPNM. So yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada saya sendiri. Saya sudahi taklimat saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.